Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Pasu harap anda semua sihat-sihat ya. Sihat, ceria dan bersemangat. Baik. Dalam siri kali ini ya, iaitu dalam siri kemahiran belajar, Pasu akan bincangkan satu lagi tajuk yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting bagi seorang pelajar, tak kisahlah pelajar sekolah menengah ke, kolej ke, universiti ke atau pelajar dewasa ke ya, iaitu ulang kaji ya, kaji ya. Baik, bila kita telah mempelajari sesuatu tajuk ya, pensyarah atau guru telah ajar pada kita dah mula faham ya, kita dah mula ingat sebahagian kita lupa kan. Kita sudah mula apa nama ni menguasai ya. Mungkin kalau tak keseluruhan pun sebahagiannya mungkin 80%, 70% ya. Baik, oleh kerana kadar kefahaman kita, kadar ingatan kita, kadar penguasaan kita ya belum mencapai tahap 100% lagi ya. Maksudnya kita belum sampai ke tahap menguasai ya sesuatu tajuk yang telah diajar atau telah dibincangkan, maka perlu untuk kita membuat ulang kaji ya. Kita perlu buat ulang kaji, revision. Ya. Kalau bila ada keputusan-keputusan peperiksaan keluar kan ya, selalunya bila pelajar-pelajar yang dapat keputusan yang cemerlang tu ditanya oleh wartawan, apakah rahsia anda mendapat keputusan yang cemerlang ya? Salah satu perkara yang disebut oleh mereka ialah ulang kaji. Kaji. Baik. Apakah itu ulang kaji? Ni kita nak tahu ya, apakah itu ulang kaji? Baik, ulang kaji merupakan satu proses ya, mempelajari semula bahan-bahan pembelajaran ya secara berulang kali, bukan sekali. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berulang-ulang kali dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu, dengan teknik-teknik tertentu ya, sehingga benar-benar difahami satu, sehingga benar-benar diingati dua, sehingga benar-benar dikuasai ya sebagai persediaan untuk peperiksaan dah kalau kita sebagai seorang pelajar kan ya. Jadi ulang kaji merupakan satu proses mempelajari semula sesuatu bahan pelajaran secara berulang kali dengan cara tertentu sehingga benar-benar difahami, diingat dan dikuasai ya. Kata kunci kat situ adalah dikuasai ya. Sebagai persediaan untuk peperiksaan ya. Baik. Kenapa kita kata ulang kaji ini penting? Ya, dulu dalam siri yang lepas Pak Su ada bincang satu graf yang dipanggil graf keluk kelupaan ya, Ebbinghaus ya. Baik, kalau kita tengok ya kadar ingatan kita ni ya akan semakin menurun ya mengikut masa. Ini yang telah dirumuskan oleh Herman Ebbinghaus ya dalam kajiannya. Jadi oleh kerana itu ya kita perlu buat ulang kaji. Ya, kalau kita tengok katalah hari Isnin kita ada kuliah satu tajuk ya. So katakan balik daripada kuliah, katakan belah malam kita buat ulang kaji satu. Ulang kaji satu tu mungkin kita buat baca semula ya, baca semula nota pensyarah ya, baca semula buku teks ya, buku rujukan ya mengenai tajuk yang berkaitan. Kemudian kita mungkin buat ulang kaji yang kedua, mungkin kita buat nota ringkas ya, nota padat kita sendiri ya, kita buat mind mapping umpamanya ya. Kan? Kemudian katalah kita buat ulang kaji 3, itu kita cuba jawab soalan-soalan peperiksaan yang berkaitan dengan tajuk. Katalah itu ulang kaji 3 ya. Dan kita mungkin buat ujian apa nama buat discussion ya, group discussion dengan kawan-kawan kita umpamanya kan ya. Itu ulang kaji 4 ya. Kemudian kita buat ulang kaji 5, iaitu mungkin kita buat presentation ke, kita buat projek ke, kita buat apa nama ni tugas satu-satu yang syarat atau guru beri yang berkaitan dengan tajuk tadi. Maknanya kita telah mengulang sebanyak 5 kali ya. So apabila kita membuat ulang kaji 1, 2, 3 ni, graf ni semakin naik ya. Ni dia ni asalnya begini ya, turun sampai ke sini kan. Ini dia makin naik sehinggalah ulang kaji kelima ni graf ni menjadi mendatar. Ya. Apa maksud mendatar kat sini? Maksudnya apa yang anda ulang kaji tadi sudah menjadi ingatan jangka panjang. Ya. Ingatan jangka panjang ni dia akan kekal pada tempoh yang lama, yang panjang. Ya. Jadi anda sudah bersedia untuk peperiksaan. Ya. Jadi pentingnya ulang kaji ialah kerana kita nak mengubah maklumat jangka pendek menjadi maklumat jangka panjang kerana kita nak perlukan dalam satu tempoh yang lama dan panjang. Ya. Itu dia.
Baiklah, saudara dan saudari sekalian ya, kalau kita perhatikan graf tadi kan ya, sangat penting untuk kita memahami kenapa kita perlu buat ulang kaji. Jangan tak buat ya, jangan tak buat. Ya, anda ada ujian, anda ada kuis, anda ada peperiksaan, anda ada presentation, anda ada final exam, ya, anda ada projek dan sebagainya ya. Semua perkara perlu dibuat ulang kaji ya. Kalau ada 5 subjek, 5 subjek lah. Kalau 10, 10 lah. Ya, kalau 8, 8 lah. Semua-semua tu kena dibuat ulang kaji ya. Baik, sekarang kita tengok pula apakah teknik-teknik ulang kaji yang berkesan yang kita boleh amalkan untuk membantu kita menguasai sesuatu tajuk ya. Okey, cuba kita tengok teknik-teknik ulang kaji pula ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini Pak Su ada sediakan 8 teknik, 8 kaedah, 8 cara bagaimana kita nak membuat ulang kaji. Baik, teknik yang pertama, apa yang kita kena pastikan ialah bila kita nak buat ulang kaji, kita perlu baca buku-buku rujukan ya yang disarankan ya, yang dicadangkan oleh pesyarah kita, oleh guru kita ya. Kita mungkin ada satu buku rujukan khas untuk satu-satu subjek ya. Kemudian begitu juga nota pensyarah. Kita pergi kuliah, kita ambil nota, itu dipanggil nota yang kita ambil dalam kelas ya. Yang ini kita perlu buat ulang kaji ya, secepat mungkin ya. Kalau kelas tu pada waktu pagi, malam tu kita free, malam tu kita kena buat ulang kaji ini ya. Dan kita cuba highlight menggunakan color coding ya. Kalau macam Pak Su suka guna kalau katakan idea utama, Pak Su gunakan warna kuning ya. Kalau isi penting, Pak Su guna warna hijau ya. Kita gunakan kaedah macam tu. Kemudian prinsip 80-20 ni, kita kena faham ya. Dalam maklumat sesuatu tajuk tu ada 20% maklumat yang memang sangat penting. Yang itu kita kena beri keutamaan ya. Kalau kita boleh memahami 20% ni, itu membantu kita untuk memahami yang 80% yang lain tu. Yang merupakan apa nama ni supporting point ya. Maklumat yang menyokong ya kepada maklumat-maklumat yang utama tadi yang 20% ya. Dan sudah tentulah ya, kita kena tentukan bila kita buat ulang kaji, kita baca buku ataupun nota pensyarah, kita tengok berapakah tahap penguasaan kita. Oh, Pak Su, saya dah buat, saya dah baca buku teks ni, saya dah baca nota pensyarah, saya punya penguasaan setakat ni 75%. Okey lah tu. Kita dah menguasai 70% tu, kira dah bagus ya. Okey, yang kedua, kita cuba buat nota padat, ya, nota ringkas kita sendiri. Dan dulu Pak Su ada syorkan ya, kita guna peta minda ya. Peta minda merupakan satu nota padat yang sangat penting dan sangat efektif ya untuk membantu kita memaham, mengingat dan menguasai. Buat jangan tak buat. Yang ketiga, latihan topikal ya. So bila kita ada sesuatu subjek, dia ada beberapa topik ya. Katalah kita ambil subjek katalah subjek A, mungkin ada 10 topik ya. So kita buat latihan secara konsisten mengikut topik. Topik by topik. Habis topik satu, tandakan. Oh, saya dah buat ulang kaji topik satu ni, tahap penguasaan 75%. Okey, pergi topik 2 pula, topik 3 pula, pada sebagainya. Ya. Kemudian ada latihan-latihan yang pensyarah atau guru berikan, ya, latihan-latihan tambahan yang kita boleh dapatkan dalam internet dan sebagainya. Ya. Semua benda-benda macam ni akan membantu kita untuk meningkatkan tahap kefahaman, ingatan dan juga penguasaan kita terhadap sesuatu tajuk. Ya. Kemudian yang keempat, yang ini sangat penting. Ini jangan tak buat, jangan ditinggalkan, iaitu jawab soalan peperiksaan. Ya. Pastikan bila semester bermula, ya, bila tahun pengajian bermula, anda sudah mengumpulkan soalan-soalan semester lepas. Pak Su rasa sekurang-kurangnya 3 set. Ya. 3, 4, 5 set ya. Lagi banyak set lagi bagus. Ya. Maksudnya kalau ada satu subjek tu kita cari sekurang-kurangnya 3 set. Ya. Mungkin pada semester Mac, semester Oktober tahun lepas, semester Mac, Oktober tahun yang sebelumnya umpamanya ya. So kita kaji, kita buat analisis soalan tu. Soalan ni berkaitan dengan apa? Dia kaitan dengan tajuk apa? Apa yang sebenarnya nak ditanya ya. Kemudian kita cuba buat latihan dan kita semak jawapan dan kita boleh bincang dengan kawan-kawan kita. Ya, kalau kita ada group tadi, kita boleh bincang. Ya. Macam mana jawapan kau ni? Jawapan kau. Hey, aku tulis ada 5 isi penting, kenapa kau tak 2 je? Jadi kita pun sedar, kita tak cukup. Ya. Kita tak cukup maklumat untuk menjawab soalan tadi. Baik. Yang kelima, group discussion ya. Diskusi kumpulan. Ini pun penting ya. Bukan semua perkara kita nak bincang dalam kumpulan, tidak ya. Kita kena pilih ya, kita kena selektif ya. Mungkin ada topik-topik tertentu yang ahli kumpulan rasa memang sukar untuk dipahami, ya, sukar untuk dikuasai ya, memerlukan kita berbincang dalam kumpulan. Bila kita bincang dalam kumpulan, ini merupakan ulang kaji yang sangat berkesan kerana kita akan saling lengkap melengkapi, saling tegur menegur, saling tambah menambah ya.
poin-poin yang sepatutnya kita ada tapi kita tak sedar, kawan kita sedar, so dia beritahu kita, dia tolong kita ya. Okey. Dan pastikan bila anda buat group discussion ni, buat perbincangan berasaskan soalan-soalan peperiksaan ya. Itu dia. Yang keenam, teknik ulang kaji yang kena ialah projek ya, sama ada tugasan ke projek yang pensyarah ataupun guru berikan ya. Bila pensyarah bagi projek dan tugasan ni, pastikan anda buat betul-betul ya, buat yang sebaik-baik mungkin ya, dan kaitkan dengan soalan apa. Mungkin tugasan tu ada kaitan dengan soalan peperiksaan semester lepas. So kaitkan dengan soalan ya. Itu sangat penting juga sebagai satu strategi untuk kita buat ulang kaji ya. Dan ini pun cukup berkesan ya. Shared knowledge is double knowledge ya. Jadi tutor, kita ajar orang lain. Kalau kita bagus dalam bahasa Inggeris, kawan kita lemah, kita ajar kawan kita. Kalau kita bagus dalam fizik, kawan kita lemah, kita ajar dia. Kalau kita lemah dalam bio, kawan kita pula bio bagus, dia ajar kita ya, buat tutoring. Bila kita mengajar orang ni, kita double kita lebih faham 2 kali ganda daripada apa yang orang lain faham tu. Itu kita shared knowledge is double knowledge ya. Dan yang terakhir, kita boleh buat rakaman audio ataupun video untuk tajuk-tajuk tertentu yang mengikut kesesuaian ya. Kita boleh buat rakaman ya, mengikut kesesuaian, mengikut tajuk lah, mengikut kursus yang ada ya. Begitu juga dalam internet banyak sangat ya video-video yang bersifat topikal yang disediakan oleh pensyarah, oleh pakar-pakar, guru-guru cemerlang ya. Mereka ada YouTube channel tertentu ya. Gunakan, manfaatkan video ini kerana kadang-kadang presentation dalam video itu sangat menarik dan memudahkan anda untuk memaham, mengingat dan menguasai ya. Baiklah saudara-saudari yang saya hormati ya. Banyak betul rupanya ya teknik-teknik ulang kaji ni ya. Dan Pak Su percaya ya, Pak Su sangat-sangat percaya yang anda telah pun melakukan ya. Apa yang penting ialah anda kena pertingkatkan lagi ya. Pertingkatkan lagi dan perkemaskan lagi cara-cara anda mengulang kaji, dan pastikan setiap kali anda buat ulang kaji, anda tentukan status penguasaan anda ya. Macam Pak Su kata lah, mungkin ulang kaji 1 kita telah menguasai 60%, buat ulang kaji 2 naik 70%, buat ulang kaji 3 jadi 80%, buat ulang kaji yang keempat naik 90%, buat ulang kaji kelima naik 100%. Dia dah jadi ingatan jangka panjang. Bila maklumat tu sudah berada dalam ingatan jangka panjang, anda boleh masuk dewan peperiksaan dan anda dapat pastikan anda menjawab soalan itu dengan baik sekali. Kerana ini sudah memang menjadi ingatan yang kekal. Ya? Itulah dia. Inilah pentingnya ulang kaji dalam proses kita belajar. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.